Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan lagi dalam sesi perkongsian ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan sambung tentang pembelajaran berkaitan dengan mengenal pasti ashabul furud dalam waris faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menguraikan serba sedikit berkaitan dengan faraid ataupun bahagian kepada bapa si mati, ayah si mati. Ya. Dalam faraid, kedudukan seorang ayah adalah terjamin. Dia ada sedikit keistimewaan, bukan setakat keistimewaan, dia ada dua bentuk cara perolehan dalam mendapatkan pusaka si mati. Iaitu anak dia lah, yang mati itu adalah anak dia. So, dalam Islam, bapa kepada si mati, kalau kita lihat di sini ada dua bentuk cara mereka mendapat pusaka. Satu, secara fardu ataupun bahagian tetap. Kedua, secara baki ataupun namanya asobah. Dan yang ketiga, berkemungkinan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa akan mendapat dalam kedua-dua bentuk sekali. Ini adalah tiga cara bagaimana seorang ayah mendapat pusaka. Kita akan tengok satu persatu dan kita akan cuba uraikan dalam bentuk kes yang bersesuaian. Pertama sekali, sebagai seorang ayah kepada si mati, anak dia meninggal dunia, akan hanya memperolehi 1/6 secara tetap, secara fardu. Bila si mati mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki daripada anak lelaki ke bawah. Ini syarat dia lah. Dalam bahasa mudah, anak lelaki ini akan berpangkat cucu kepada bapa ni. Bapa ni akan jadi datuk lah kepada budak ni dan juga seterusnya. Ya. Yang kedua, kalau kita tengok kat sini, sebagai seorang ayah si mati akan memperolehi secara fardu dan pada masa yang sama akan memperolehi secara asobah. Bila situasi itu berlaku, iaitu apabila si mati mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah. Kalau tengok syarat ni, dia adalah berlawanan daripada syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama hanya zuriat lelaki sahaja, tetapi kat sini adalah zuriat perempuan. Dan yang ketiga ialah, sebagai seorang ayah akan memperolehi faraid secara asobah. Bila asobah ini, ataupun dapat secara baki ini, apabila si mati tidak meninggalkan zuriat. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu daripada anak lelaki dan ke bawah dan seterusnya. Ya. So ini adalah asas bagaimana seorang ayah untuk memperolehi faraid ataupun pusaka. Mari kita tengok dalil. Ya. Apabila kita baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ada menyebut berkaitan dengan bahagian bapa dan berkaitan ibu disekalikan, cuma diselitkan bahagian ayah pada ayat tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Yang bermaksud, dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi kalau si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibu bapanya ialah 1/3. So, sebahagian yang lain akan diperolehi oleh ayah si mati. Kalau si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Ini untuk bahagian ibu. Pembahagian ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Okay. Ayat ini menunjukkan sandaran hukum kepada pembahagian faraid kepada ayah dan ibu, tapi fokus kita pada hari ini ialah berkaitan dengan pusaka seorang ayah. Kita tengok kepada contoh. Untuk kes yang pertama, kita bagi contoh yang paling mudah, iaitu seorang meninggal dunia dan warisnya ialah bapa sahaja. Bapa sahaja. So, ada waris lain, kita semak tidak ada. Maka apa yang berlaku? Kita katakan tadi, apabila si mati tidak meninggalkan zuriat, maka keseluruhan harta itu ataupun bapa tadi akan memperolehi faraid secara asobah.
Dalam kes ini tidak ada waris lain, maka satu persatu ataupun keseluruhan harta diberikan kepada ayah si mati, bapa si mati. Dalam contoh lain, contoh kedua, kita tengok seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah bapa dan juga anak lelaki. Bila ada anak lelaki, peruntukan yang diberikan kepada bapa menurut hukum faraid hanyalah secara bahagian fardu, secara tetap sahaja. Okey. Dalam hal ini, bapa akan memperolehi 1/6 dan anak lelaki akan memperolehi secara asobah ataupun baki. Isunya ialah berapa baki tu. Sekali lagi kita lihat kat sini, apabila ada satu pecahan sahaja, maka pembawah ini akan ditarik sebagai total asal masalah. So, saham sebenar untuk seorang ayah ialah 6/6, 1 darab 1 ialah 1. So, total adalah 6. So, 6 tolak 1 berjumlah 5. Sekali lagi kita katakan tidak semestinya waris yang mendapat baki dan lebihan itu nilainya adalah sedikit. Contoh dalam kes ini, anak tadi tetap diperuntukkan baki yang agak banyak berbanding bapa si mati. Yang ini adalah anak si mati lah. Okey, dalam kita tengok contoh seterusnya. Kali ini kita tengok seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah bapa dan anak perempuan. Okey. Cuba kita tengok bapa, di sinilah akan muncul 1/6 akan ditambah dengan asobah baki. Bagaimana keadaan asobah ini kita nak tahu. Tidak semestinya kita akan kena selesaikan terlebih dahulu kedua-dua pecahan ini. Anak perempuan dalam kes ini, jika bilangannya seorang, kita akan bincangkan lebih detail nanti pada sirinya, akan memperolehi sebanyak 1/2. Jadi, bapa tadi akan memperolehi 1/6 ditambah dengan asobah. Dua pecahan ini kita akan selesaikan, seperti mana pecahan-pecahan dalam matematik. 6 dengan 2 kita akan jumpa pada nombor 6 sebagai gandaan yang terkecil antara dua nombor tersebut. 6/6, 1 darab 1 berjumlah 1. 6/2, 3 darab 1, 3. Kita tengok kat sini, jumlah 1 dengan 3 baru berjumlah 4. Sedangkan jumlah keseluruhan adalah 6. So, ini bermakna ada 2 lagi lebihan baki yang akan diperolehi dan diserahkan kepada bapa si mati, ayah si mati. So, dalam kes ini, ayah tadi akan memperolehi 1/6 secara fardu, secara tetap, dan 2/6 secara asobah. Iaitu akan berjumlah 3/6. Okey. Itu untuk kes ketiga. Kes seterusnya ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu bapa. So, dalam kes ini kita tengok tidak ada zuriat yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, apa yang akan terjadi? Ibu akan diperuntukkan 1/3. Bahagian ibu kita akan perincikan dalam sirinya. Dan bapa seperti biasa akan dapat baki ataupun asobah. Okey. Dia hanya ada satu pecahan, maka 3 ini akan ditarik sebagai total. Maka bahagian ibu akan dapat 1, iaitu 3/3, 1 darab 1 berjumlah 1. Okey, sedangkan jumlah keseluruhan 3, maka 3 tolak 1 berjumlah 2. So, itu adalah sebahagian bahagian pusaka bagi seorang ayah. Iaitu kita dah tahu tadi 3 cara ataupun 3 bahagian. Satu, ayah ataupun bapa si mati akan dapat secara 1/6. Kedua, akan dapat 1/6 ditambah dengan baki sekiranya ada. Dan yang ketiga adalah bapa ataupun ayah kepada si mati hanya akan memperolehi secara asobah. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala.